Ustazah, ayah saya perokok. Saya pernah tegur dia dari segi percakapan, tapi ayah saya senyum je. Kalau saya tegur dari segi perbuatan, saya takut kena marah. Jadi apa patut saya buat untuk berhentikan rokok pada ayah saya? Balik rumah, letak satu kawasan untuk merokok. Lepas tu tulis kawasan menempah maut. Kan? Okey. Subhanallah, kita sebagai anak memang tak boleh marah, tak boleh herdik, tak boleh tinggi suara sekali-kali kepada ibu dan ayah. Ustazah nak cerita satu kisah, macam panjang pula. Kisah ringkas je lah, laju-laju. Saya tahu tu ada mata tu kan duk tengok dah kat atas tu kan. Minum air sikit. Saya pun nak balik juga. Kita sama-sama ya. Yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapakah jiran aku di syurga? Siapa jiranku di syurga? Kemudian Allah pun memberitahu, jiran kamu di syurga si fulan, pemuda sekian. So kita tahu Nabi Musa kalamullah, yang Nabi yang paling banyak boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Musa pun pergilah mengikut pengetahuan yang Allah beri. Pergi cari, bila pergi ke rumah pemuda tersebut, dia pun masuk, bagi salam, dia duduk. Lepas tu kemudian Nabi Musa tengok pemuda ni mula-mula bawa keluar seekor khinzir jantan. Nak sebut khinzir lelaki ke? Khinzir jantan, keluar pergi mandikan, bersihkan, wangikan, kemudian bagi makan, lepas tu buat masuk dalam bilik. Selepas tu bawa keluar pula khinzir betina. Sama juga disantuni apa semua, didukun, diangkat, lepas tu dibawa masuk ke bilik. Kemudian Nabi Musa AS bertanya, wahai pemuda, kamu menganut agama apa sebenarnya? Aku menganut agama yang dibawa olehmu, wahai Musa. Maksudnya agama Islam lah. Tetapi kenapa kamu tahu agama kita melarang daripada memelihara khinzir? Dia kata sebenarnya khinzir tadi adalah ibu dan ayahku. Pernah dengar tak cerita ni? Pernah dengar. Ibu dan ayahku. Kerana mereka pernah melakukan perbuatan yang sangat terkutuk. Perbuatan yang dimukai oleh Allah. Tapi tak sebutlah apa dosa mak ayah dia ni. Namun ia tidak menghalang untukku menghormati, menyantuni dan memulakan ibu dan ayahku. Dan aku berharap setiap hari aku berdoa supaya ibu dan ayahku ini diampunkan oleh Allah. Subhanallah, pemuda ini sangat hebat. Saya tahu ramai di kalangan kita, bila dicakap tentang hormat ibu ayah, ada di kalangan kita ini ada trauma. Dibesarkan oleh ibu ayah yang keras, yang garang, yang suka pukul. Ada ibu ayah yang maki hamun. Bila dengar ceramah tentang hormat, sanjung muliakan ibu ayah, dia terhiris. Sebab dia ada kenangan yang pahit dengan ibu ayah. Didera dan sebagainya. Ibu ayah dia tak macam ibu ayah orang lain. Ibu ayah dia sekian-sekian. Jadi dia kata, saya perlu sanjung ke? Jadi kalau cerita ini sebagai motivasi, sebab pemuda ini diberi kelebihan apa? Berjiran dengan Nabi Musa, bermaksud berada di syurga Firdaus. Sebab apa? Para Nabi akan berada di syurga Firdaus. Maka selagi sukar untuk kita taat, hormat, muliakan ayah kita. Sebab kita rasa hilang hormat bila dia merokok. Kita rasa cakap kasar, ayah ni merokok. Nampak kan? Subhanallah. Ustazah, ada banyak kisah anak-anak macam mana ibu bapa boleh berubah. Sebab anak-anak betul-betul ikhlas. Sebab Allah sebut apa dalam Al-Quran? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah ingatkan kita, tolong ingat ni. Allah tegur Nabi Muhammad dalam ayat ni. Kamu tidak boleh mengubah, memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta. Inna Allah yahdi man yasha. Allah yang mengubah, yang memberi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Ada kisah tu, anak ni dia kata mak ayah dia tak semayang. Mengaku pada saya, macam mana Ustazah? Saya kata jangan berhenti doa. Setiap kali lepas solat doa. Tak lama lepas tu kata, alhamdulillah Ustazah, mak ayah saya dah berubah. Macam mana boleh berlaku? Dia kata ada sekali tu saya balik, kemudian saya solat tengah malam. Masa tu saya menangis-nangis minta, ya Allah, mak ayah biarlah semayang, nak masuk juga saya sama menangis. Saya tak sedar masa tu mak keluar, pergi ke dapur nak minum air. Macam tu lah. Dan mak boleh dengar, rupanya mak dengar doa saya. Start daripada tu mak menangis, lepas tu mak mula solat, lama-lama ayah pula solat. Kita tak tahu macam mana caranya Allah akan makbulkan. Sebab itu jangan banyak marah, jangan mengeluh, jangan banyak peduli tapi kurang berdoa. Sebaliknya tukar segala keluhan, tukar segala-galanya tu kepada doa. Ya Allah, hentikanlah ayahku daripada merokok. Kadang-kadang kita ni mengeluh je, sekali pun tak pernah doa.
Ya Allah, tolonglah hentikan apa-apalah ya Allah, Engkau yang maha berkuasa ya Allah, bagilah petunjuk pada aku agar dia berhenti terus merokok ya Allah. Allah boleh buat apa saja. Allah ya bari, Allah yang maha mengaturkan. Allah yang manik, Allah yang maha mencegah. Kalau Allah nak cegah satu perkara, Allah nak halang, Allah boleh buat dengan cara Allah yang penuh bijaksana, Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid. Okey. Saya kau apa hukum bermain drum dan keyboard sebagai habit? Okey, main apa ni ya? Drum. Main drum dan keyboard sebagai habit. Memang minat sejak kecil sampai ada bisnes. Jadi apa pula hukum duit daripada sumber tersebut? Terima kasih Ustazah. Oh, main drum atau keyboard. Ni, drum ni. Alat muzik ni. Ataupun main keyboard ni. Okey, subhanallah. Jadi ini adalah muzik bertali, betul kan? Memang kalau tengok bab muzik ni ada banyak pendapat ulama. Dan pada sekarang ni kalau kita tengok nasyid pun diselangi dengan muzik-muzik bertali, betul kan? Saya nak tanya ibu-ibu muslimat sekalian, kalau kita dengar satu alunan zikir ataupun selawat tanpa muzik, mana lebih meresap dalam hati dengan diiringi muzik? Cuba cari lagu-lagu lama, contoh lagu-lagu Raihan yang lama, contoh lagu Alangkah Indahnya Hidup Ini. Rasulullah tu tak ada muzik tau. Bila dengar meremang bulu roma. Itu kan Raihan ni satu kumpulan pelopor. Masa tu tak ada kumpulan nasyid yang berani jual album mahal macam tu. Tapi banyak lagu dia peringkat awal dulu tak ada muzik. Bila kita dengar, naik bulu roma. Dia macam menyentuh masuk ke dalam hati. Jadi sebab itu setengah ulama yang syadid, dia mengharamkan, masih tetap berpegang kepada haram mana-mana muzik yang bertali dan juga yang apa ni, dia lain rebana dengan ni. Saya mohon maaf, saya bukanlah pakar ya, jadi saya takut saya silap. Tapi nak bagi tahunya, kalau ada orang yang betul-betul nak jaga sebab bimbang termasuk syubhat ini Rasul kata lebih dekat dengan haram, maka cuba tinggalkan muzik-muzik yang ada berunsur-unsur bertali ni. Walau bagaimanapun memang ada pendapat ulama-ulama mutaakhirin contemporary yang mengatakan harus, dah tak haram, ada hujah-hujah dia. Jadi kita janganlah menuduh ataupun judge orang ni melakukan sesuatu yang haram sebab di sana ada ulama yang mengharuskannya. Tapi siapa nak berpegang kepada pendapat yang mengatakan tidak, itu pun boleh. Maksudnya dua-dua saling menghormatilah. Okey. Ustazah, saya dah lebih 15 tahun tidak berjumpa dengan ibu saya. Tahun lepas, syukur saya dapat jumpa ibu saya. Namun, ibu saya tak dapat terima saya kerana katanya anaknya sudah lama mati. Punca ia terjadi kerana saya menukar nama saya daripada ni nama sekian kepada nama sekian. Masya Allah. Kerana ustaz yang ingin menikahkan saya menyatakan nama lama saya tidak ada makna. Masya Allah. Bersambung setiap hari saya berdoa, ya Latif agar hati ibu saya lembut hati yang menerima saya dan anak-anak saya sebagai cucunya. Ini contoh. Mak ayah ni bagi nama anak sekian tapi tak ada maksud. Tapi sebab dia nak nikah, jadi ustaz nak menikahkan dia, dikata tukarlah nama. Jadi dia pilih satu nama, saya tak sebut dia nama individu ni, kepada satu nama yang cantik lah ni. Nama ni cantik, nama yang ada makna, nama daripada tak ada makna ni. Disebabkan ini, ibu kecil hati. Sebab seorang ibu ayah nak fikir bagi nama anak ni kadang start pada lahir lagi kan. Lepas tu kecil hatilah. Bila sampai anak ni dah besar nak tukar nama, mak tak redha dan sebagainya. Subhanallah. Saya nak sebut perkara ni, kalau orang bukan Islam, contoh Cina ke apa kan, masuk Islam tak wajib pun kita tukar nama. Dia boleh kekal nama lama, cuma dia ada gelaran yang lain dalam Islam. Contoh Nabi Muhammad sendiri pun, bila sahabat-sahabat Nabi masuk Islam, ramai asalnya nama memang tak ada makna. Bahkan nama tu nama Tuhan-Tuhan ataupun nama yang maksud sangat teruk. Tapi Nabi memanggil, berikan nama yang baru sebagai gelaran, dan Nabi panggil gelaran tu. Subhanallah. Jadi dalam hal ini, Masya Allah, kita sama-sama mendoakan semoga si ibu ni akhirnya akan menerima. Allah ya Latif yang maha lembut akan melembutkan hati. Allah ya Fatah yang akan membuka pintu hati. Pergilah penyerahan, serahlah kepada ibu tu. Kata saya salah bu, saya buat sesuatu menyakiti hati ibu, melukakan sampai ibu ni tak ngaku anak dah lama mati. Sebab anakku mungkin dia sebut nama anakku Siti. Bukan ni. Kamu dah tukar nama, kau bukan anakku lagi.
Bukan Siti lah ya. Tapi begitulah, Masya Allah, hati seorang ibu insya Allah akan luntur juga. Hati perempuan kan, mudah-mudahan. Kita kadang tak terfikirkan benda ni pun boleh jadi satu perkara yang besar, tapi mungkin betul. Jadi insya Allah, anak ni kalau dah usaha keras dah ni, menangis-nangis dah jumpa dah ni, ibu tetap tak maafkan insya Allah, maka lepaslah tanggungjawab kita untuk memohon maaf daripada ibu. Tapi kena sungguh-sungguh dululah. Sedalam itu luka hati si ibu, sedalam itulah usaha yang perlu dibuat. Tak berhenti-henti berusaha. Bawa anak pula sekian-sekian dan sebagainya, insya Allah.